KB Channel. Muhammad Razali. Ya, Assalamualaikum Tok. Sihat Tok eh? Waalaikumsalam, sihat. Saya meminat nak naik ni sebab tadi berkenaan dengan Papa Gomo yang Datuk cerita tadi. Okey. Saya rasa dia otak dia dah duduk kat luar lah, kat janggut lah. Saya rasa. Dia sebab tu dia berfikir luar kotak. Kan? Sedangkan parti yang dia nak agung-agungkan Pejuang tu langsung tak ada kerusi MP dalam parlimen. Macam mana dia nak tukar kerajaan? Kita dah tahu lama dah. Kan? Tapi ada yang bodoh tu Tok. Masalah kan? Itulah masalah dia. Itu yang kita sedih sikit. Kan? Dan kebanyakannya yang bingai ni, ya Allah. Yang macam ni macam mana tu? Kita nak betulkan orang-orang yang kita tak boleh berputus asa lah. Kita tak boleh berputus asa. Kadang-kadang orang cakap, kenapa kau ni asyik ulang benda yang sama? Dan nak mau macam mana? Kita cakap benda yang sama pun tak melekat dalam kepala otak dia. Itu sebab kena ulang. Kan? Itu problem dia. Tapi kita tak boleh berputus asa. Kita kena sentiasa terus menguatkan semangat kita untuk menjawab dia orang ni. Kalau kita tak jawab, kan, maka makin ramai lah yang akan pergi tengok apa yang Papa Gomo cakap, apa yang Papu Kari Pelantar ni cakap, kan, apa yang Ratu Badak cakap, apa yang Syafiq Murtad cakap, kan, apa yang Tun Faisal cakap. So kita kena jawab, kita kena jawab, kita kena dengar, kita kena perincikan satu persatu. betul. Berkenaan dengan peguam dia yang berkata tadi, yang dalam sidang meja dekat luar mahkamah tadi, yang berkata peguam dia tu peguam Mahathir. Anwar Ibrahim kononnya nak apa, tarik atas Sultan. Masa tu bukannya apa ni kan, bukannya. Kena faham, Anwar Ibrahim yang cakap nak tarik atas Sultan ialah kerajaan PH yang dikepalai oleh Mahathir. Saya nak beritahu, Mahathir Puaka ni masa jadi Perdana Menteri, kali pertama ni saya kena SA 2 kali tau. Masa dia jadi Perdana Menteri kali kedua ni, saya report polis ke atas Amhari pun, saya yang kena dakwa tau. Saya yang kena dakwa, kena penjara pula tu 1 bulan. Saya tengah merayu sampai ke Mahkamah Persekutuan. So tak payah nak cerita banyak lah, kan? Zaman dia jadi Perdana Menteri lagi teruk, lagi dahsyat. Jadi Datuk Seri Anwar ni kalau nak ikutkan, dah banyak dah dia boleh dakwa. Tapi dah sampai sekarang ni, dah setahun ni, saya tunggu bila dia orang ni semua nak kena. Tak kena-kena, kan? Itu sebab hari ni tajuk saya, dah tiba masanya, kan? Dah tiba masanya, kita kena pastikan bahawa Akta SOSMA digunakan ke atas orang yang sabotaj negara ni. Datuk Seri Anwar nak maafkan orang yang maki hamun dia, orang yang kata dia pelantar, orang yang kata dia macam-macam. Itu hak dia. Tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita pun ada hak untuk tak nak tengok menjahanamkan negara kita. Penting ni tuan-tuan. Kita dah sekarang ni, investor dah masuk, ekonomi dah mula okey, bursa saham dah mula nak okey, ringgit dah mula nak bertambah baik. Tiba-tiba dia orang buat benda macam ini, jahanam balik. Yang sengsara hilang pekerjaan, rakyat Malaysia. Ini kena faham. Narratif yang dia bawa ni sengaja nak menakut-nakutkan pelabur tu. Betul. Itu je. Bila keadaan ekonomi kita teruk, maka mudah untuk kerja dia menjatuhkan kerajaan. Hari ini yang menyebabkan dia susah nak jatuhkan kerajaan kerana indeks prestasi ekonomi kita berada dalam keadaan baik. Kadar inflasi kita rendah, kita punya pertumbuhan ekonomi bagus, kan? Semua bagus. Ringgit je. Disebabkan kita tak nak naikkan interest rate kita, kan? Ringgit kita tak berapa bagus against US dollar yang mengenakan OPR ataupun interest rate mereka 5.5%.
Kalau kita pun kena 5.5%, orang tinggalkan Amerika. Orang lebih suka melabur di Malaysia. Kan? Tapi pasal tinggi sangat interest rate Amerika, kita baru 3%. Kalau simpan duit dekat Amerika 100,000 dapat 5,500 tahun. Simpan duit kat Malaysia 100,000 dapat 3,000 setahun. Orang bawa larilah duit pergi ke Amerika. Itu sebab demand untuk US dollar meningkat. Bila demand untuk US dollar meningkat, US dollar lebih mengukur berbanding dengan ringgit Malaysia. Ini orang kena faham. Bukan kita rakyat ni negara kita ni. Bank negara pun kalau nak naikkan interest rate 5.5% boleh. Tapi apa akan jadi pada rakyat? Kita fikir soal rakyat. Kalau kita naikkan interest rate kita sampai 5.5%, orang yang pinjam duit dengan untuk beli rumah, orang yang pinjam duit untuk untuk kahwin, pinjaman peribadi dan sebagainya, mereka kena bayar ansuran bulanan yang jauh berlipat kali ganda lebih mahal. Itu sebab kita tak buat kerja-kerja bodoh ni. Okey? Tok, nak sikit ni Tok, sikit. Bagaimana usaha de-dollarization tu? Okey Tok, sekian, terima kasih. Saya turun dulu Okey, Assalamualaikum. Salam. Apa dia cakap? Dollarization. Dollarization. Apa next? Ada yang next? Ni Syed. Syed. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya nak ucapkan satu perkara Datuk. Saya rasa Raja Putra ni ada satu je dia cakap yang sangat benar bagi saya lah. Dia kata Datuk akan jadi KP Cekom. Itu dia cakap, itu saya rasa betul. Kalau amin lah, kalau itu jadi amin lah. Saya rasa Datuk orang yang berpengaruh. Ini kalau dengar cakap Raja Petra ni, melingkup negara ni. Memanglah orang banyak cakap macam tu. Tetapi PM pun dia ada pemikiran dia. Apa benda saya ni? PM pun dia ada pemikiran dia juga kan. Dia nak letak PTD untuk jadi ketua pengarah Jecom. Itu hak dia lah. Dia nak letak PTD ke, dia nak letak academician ke kan. Tak ada masalah. Dia nak letak politician ke. Itu atas Perdana Menteri. Lepas ni kalau Raja Petra jadi Perdana Menteri, dia nak letak orang yang ada janggut pun dia tak boleh urus kan. Yang serabai macam Papa Gomok untuk jadi ketua pengarah Jecom pun boleh. Letaklah. Ataupun dia nak letak Salim Iskandar Pelantar menjadi ketua pengarah Jecom pun boleh. Tak ada masalah. Buat masa ni Perdana Menteri yang paling berkuasa. Dia menentukan siapa dia nak letak. Okey? Jangan kacau dia. Okey. Nak tanya kenapa saya tengok ini pendapat saya lah. Saya rasa Isyamuddin dengan Ismail Sabri ni perlu diambil tindakan tu. Saya rasa dia orang ni salah apa yang mereka ni lah yang menjadi pencetus yang buat langkah Dubai ni untuk pura-puranda kat UMNO. Tapi kalau tak ambil tindakan pada mereka berdua ni, saya rasa benda ni akan berlaku berulang sebab saya tengok Isyamuddin ni baling batu sembunyi tangan. Dia macam orang rasa dia tak puas. Sebenarnya dia mastermind dalam UMNO ni yang buat perkara-perkara mungkar ni. Betul. Saya bersetuju dengan pandangan saudara. Kita pun ada juga kita punya laporan intelijen. Kita tahu apa yang berlaku zaman Isyamuddin ada kuasa. Kita pun tahu apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai Datuk Seri Ismail Sabri kan. Sampai ada yang ada yacht dahsyat. Ada yang fixed deposit pun berbelas juta. Itu yang dalam negara kan. So
benda ni sedang diteliti, kan? Sedang diteliti. Tak mustahil lah tindakan akan diambil. Sepatutnya lah kalau saya kita ni banyak masalah, kan? Kita ni banyak isu, kan? Pegawai-pegawai kita pun tak berapa cermat, tak pandai nak simpan, kan? Orang kanan kita senatore itu pun dibiarkannya menyakau sana menyakau sini, kan? Sepatutnya duduklah dan diam, tu je, kan? Duduk dan diam. Tapi kalau dah tak ada kerja, sarang tabuannya pun dijoloknya. Itu yang baik-baik harimau sedang tidur, harimau bangun, nanti payah kan nanti kita. Betul tak? Cubalah cerdik sikit. Itu nasihat saya kepada mereka-mereka yang faham. Waalaikumsalam. Ya Datuk, saya nak cakap ni, saya setuju dengan Datuk. Yang cakap dikenakan sosma kepada dia orang ni. Sebab saya rasa dia orang kena buktikan di mahkamah apa yang dia orang cakap di TikTok. Macam Papa Gomo cakap Datuk Seri Anwar baru pada Israel. Kalau ada bukti kau bawa pergi mahkamah. Buktikan. Yang kau cakap ni PM ni baru kepada Israel. Jangan cakap dalam TikTok berapi-api. Kita nak tengok dalam mahkamah tu dia ada bukti tak? Tunjukkan bukti kepada mahkamah. Biar rakyat tahu dia ada bukti ke tak ada bukti. Biar kita tahu yang Papa Gomo ni cakap betul ke cakap penipu. Betul. Setuju. Satu lagi saya nak jawab satu ni. Ni ada seorang nama dia Mr. SC duk ulang, dia kata, "Hey, bebaskan bosku lah. Zahid 47 kes bebas, rasuah apa? Jangan berat sebelah, UMNO kasih adil lah." Ini saya nak beritahu dengan bahala ni. Saya nak beritahu dengan Mangkuk Ayun ni, yang ada kuasa untuk bebaskan bosku hari ni ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Okey, sabar sikit sampai paling lambat pun 30 hari bulan Januari, kan? Saya punya keyakinan, bahawa Kebawah Duli Tuanku ni, dia kenal Datuk Seri Najib ni daripada kecil, kan? Saya yakin bahawa sebelum baginda kembali ke negeri Pahang, sudah pasti baginda akan mempertimbangkan pembebasan Datuk Seri Najib ni. Ini antara kemungkinan besar, antara perkara yang utama yang akan dilakukan oleh baginda tuanku sebelum baginda kembali ke negeri Pahang. Kita ahli politik, kita orang politik, kita tak boleh buat apa dalam soal apa dipanggil, pengampunan diraja ni, kecuali Menteri Wilayah nantilah, bila ada majlis pengampunan diraja, Menteri Wilayah akan menyertai majlis pengampunan tu, ataupun lembaga pengampunan tu. Okey, dalam studio ni tu. nanti jap kawan kita nak tanya. Satu lagi Datuk, saya nak cakap ni, saya nak beritahu pasal yang Datuk cakap. Pun saya setuju dengan Datuk beritahu yang kita ni yang 4.2 juta apa, yang tak berapa nak berfikir pakai otak ni. Saya pun ada kawan-kawan macam tu. Kita cakap dengan dia, lain kali jangan bagi dia cakap dulu. Kita cakap dulu, kita tanya dia. Lepas 18 hari bulan ni tak ada bila pula dia nak bagi kita. Betul. Kita tak payah tanya dia, kita tak payah tunggu dia bagi tahu, Datuk. Tapi kita beritahu dia dulu. Selepas 18 ni dia akan bagi 26. Itulah. Lepas 26 dia akan cakap 66. 66 hari bulan, 66 hari bulan tukar kerajaan. Okey. Lepas tu semua mereng memang. Betul. Okey, Okey, terima kasih.